Senjata Melayu lama, khususnya keris-keris Melayu adalah warisan yang masih wujud sehingga hari ini. Walaupun golongan muda tidak lagi mengenali perihal sejarah, latar belakang malah hubung kaitnya dengan orang-orang Melayu. Jika warisan ini tidak dijaga dan diberikan perhatian oleh orang-orang Melayu sendiri, sudah tentu keunikan dan kehebatan beberapa jenis senjata sebagaimana yang dinobatkan dan begitu tersohor di zaman lampau akan berkubur juga. Di Kelantan pada suatu ketika, keris-keris Melayu ini seperti ditenggelamkan zaman dan sejarah kerana tidak ada pihak yang memartabatkan keagungannya, tetapi mujurlah. Selepas itu tampil pula pihak yang beranggapan bahawa warisan senjata-senjata berkenaan ada kaitannya dengan bangsa Melayu itu sendiri dan adalah wajar kepentingannya diperlihatkan kepada generasi seterusnya. Peranan yang dimainkan oleh Persatuan Seni Purba dan Kraftangan Kelantan dengan menganjurkan beberapa sesi pameran dan pertandingan sedikit sebanyak dapat mengetengahkan keunikan senjata-senjata berkenaan untuk tatapan generasi hari ini patut diberikan pujian. Secara langsung atau tidak, dengan adanya pameran dan pertandingan seumpama itu dapat mengembalikan nostalgia kehebatan senjata ampuh di zaman dulu. Bersempena dengan pameran dan pertandingan seni purba keris Melayu yang diadakan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat, wartawan Secara TV berkesempatan menemui pengerusi Persatuan Seni Purba dan Kraftangan Kelantan, Alwi Haji Yusof bagi mendapatkan gambaran jelas peranan di sebalik penubuhan persatuan tersebut. Katanya tujuan diadakan pameran dan pertandingan ini adalah untuk mengetengahkan seni senjata warisan Melayu kepada generasi baru, kerana beliau melihat bahawa senjata Melayu semakin lama semakin pupus dan tidak terjaga. Katanya lagi, dengan penubuhan persatuan ini semenjak tahun 1986, dari situlah mula diadakan beberapa aktiviti seperti karnival jualan, menganjurkan pertandingan senjata warisan Melayu. Kemudian kita mengadakan bengkel mengenal senjata oleh generasi muda. Inilah beberapa tujuan penubuhan persatuan. Katanya senjata Melayu lama ini berusia 50 tahun ke atas, malah ada sebilah keris berusia 200 tahun. Keris ini pula merangkumi pelbagai kategori iaitu keris biasa, bangsawan, raja dan sebagainya. Menurutnya lagi, kebanyakan senjata yang dipamerkan dan dipertandingkan adalah milik ahli-ahli persatuan ini sendiri. Menurut Alwi, kebiasaan dalam sesuatu pertandingan keris Melayu sekurang-kurangnya 7 kategori yang dipertandingkan seperti keris Pandai Sarah dan keris Alang yang berasal dari Kelantan dan Patani berusia mencecah 100 tahun, keris Bugis dan keris terbuka Indonesia untuk meluaskan lagi skop. Misalnya dalam kategori keris Pandai Sarah, menurutnya dipecahkan kepada 2 peringkat iaitu posisi utama dan posisi tempatan. Menurutnya persatuan ini juga mengutamakan penyimpan baru untuk mengenal senjata baru dan senjata lama seperti cara untuk menjaganya dan sebagainya. Inilah di antara beberapa aktiviti persatuan ini. Sementara itu, menurut ahli jawatankuasa Persatuan Seni Purba dan Kraftangan Kelantan, Tengku Ramli Tengku Sulaiman atau lebih mesra dipanggil Pak Ku, adalah seorang pandai keris, menyatakan kebanyakan keris Melayu antik berkenaan berusia puluhan tahun sehingga mencecah 200 tahun. Misalnya keris Banja Bulu Ayam yang berasal dari Patani berusia 200 tahun. Keris Kundang Jawa pula berusia lebih 100 tahun. Terdapat juga sejenis senjata dikenali tongkat 99 nama Allah yang merupakan senjata ampuh dari Arab Saudi, di mana senjata ini dibuat dari kayu koka, sejenis kayu bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Katanya ada juga beberapa jenis kain seperti kain cindai dan kain cempaka yang digunakan oleh panglima dan pendekar-pendekar zaman dahulu. Kain ini dikatakan puaka kerana semasa mereka pergi berperang, kain inilah digunakan sebagai selendang untuk melindungi si pemakainya. Kain selendang ini didakwa dapat melindungi dari terkena peluru, malah jika terkena pun si pemakainya tidak mengalami sebarang kecederaan. Harganya sekarang melebihi RM1,000.
Pak Aku juga turut menunjukkan kepada wartawan secara TV sebuah seterika antik dikenali ayam jantan di mana seterika ini dikatakan boleh menarik duit. Menurutnya, seterika tersebut pada 20 tahun lalu berharga RM10,000. Terdapat dua jenis seterika seperti ini yang mempunyai 5 lubang dan 9 lubang. Semakin banyak lubang, semakin tinggilah harganya. Selepas itu, Pak Aku turut memperlihatkan sebuah patung berbentuk binatang dibuat dari batu yang berasal dari negara China sejak tahun 1795 dikenali Singa Pengapi Datang Pengawal Raja yang diperolehnya daripada Kapten Lau Teh di Kuala Terengganu berusia lebih 200 tahun. Sambil menambah kata-kata pengurusinya, Pak Aku menyatakan peranan Persatuan Seni Purba dan Kraftan Kelantan ini juga adalah untuk memberikan kerjasama dengan pihak Muzium Negeri Kelantan di samping turut memperkenalkan barangan purba kepada generasi baru supaya generasi baru mengenali barangan antik itu juga ada manfaatnya. Tambah Pak Aku, lebih kurang 200 peserta dari seluruh negara menyertai pameran dan pertandingan keris Melayu antik kali ini yang diadakan tidak kurang 2 kali dalam setahun. Pihak persatuan ini menurutnya tidak berhasrat untuk menjelajah negara, namun akan memberikan kerjasama kepada mana-mana pihak seperti jabatan-jabatan kerajaan dan swasta dalam menganjurkan apa jua pameran yang diperlukan. Malahan, mulai saat ini beliau bertekad akan mengambil daya usaha untuk mengumpul segala maklumat berhubung permainan tradisional Kelantan pula seperti congkak, kertuk, gasing dan sebagainya dalam sebuah buku untuk tatapan dan kajian umum.